today I want to emphasize that this party, Pakatan Harapan, has already won a clear majority, and therefore we are entitled to form the government. Aku rasa seperti ramai orang lain, aku tak sangka perubahan dekat negara ni boleh berlaku melalui peti undi lah. Kalau berlaku pun aku fikir masih jauh lagi. Aku tak sangka benda tu boleh berlaku tahun ni, 2018. Ya. Aku rasa ramai orang terkejut dan termasuk aku juga. Saya rasa 9 hari bulan Mei itu tak terjadi dengan tiba-tiba. Dia adalah satu rasa kemarahan, satu rasa yang tak dapat dibendung lagi oleh kebanyakan rakyat Malaysia bila terpaksa hidup dalam keadaan yang tertekan, ekonomi yang menindas dan juga politik yang tidak maju ke depan. Salam sejahtera saudara, ini kali pertama dalam hidup saya berdiri sebagai penyokong sebuah kerajaan. Budak-budak muda ni, dia mengundi bukan atas apa yang telah berlaku pada mereka. Mereka undi untuk apa yang belum berlaku. They didn't vote for what happened in the past. They vote for their future. They want a different kind of future for them. Tapi kerajaan ialah rakyat, ya. Anda semua adalah bos kepada kerajaan ini dan jadikan bos, okey? Pada masa itu saya pun tak fikir kita boleh tukar kerajaan, tapi boleh tukar political landscape, ya. Mungkin kita ada peluang untuk membincang dan memberi tekanan tentang reform agenda. Saya, Mahathir bin Mohamad, setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Saya rasa semua orang boleh bersetuju ya bahawa Tun Dr. Mahathir ini authoritarian, tidak demokratik. Dia menekan pengkritik-pengkritiknya di dalam parti, di luar parti, di dalam kerajaan, di luar kerajaan itu dengan begitu kasar ya. Beliau Tun ini hanya mengutamakan agenda ekonomi dia saja. Kalau dia mahu melihat dasar penswastaan misalnya yang akhirnya membiarkan amalan kronisme ke dalam Persyarikatan Malaysia ya. Dia memang konsisten daripada dulu. Daripada 60-an dia seorang nasionalis Melayu. Dia nak kembangkan masyarakat Melayu supaya mereka tidak tertinggalan dalam dunia moden. So that is one thing in him. Daripada masa itu pun dia pro market. Idea dia untuk masyarakat Melayu ialah mereka mesti ada kapitalis mereka, mereka mesti ada industrialis mereka, mereka mesti ada profesor mereka. So itu pandangan dia. Di satu sisi Tun Dr. Mahathir itu suatu tokoh politik Melayu nasional yang bekerja keras untuk membangunkan Melayu dan negara itu jelas. Tetapi dalam proses yang sama, beliau tidak boleh menerima ruang yang amat namanya demokratik. Sebagaimana kita faham. Ruang demokrasi yang lebih luas dan juga hak asasi yang lebih luas. Melalui Tun Dr. Mahathir ini, hak asasi dan demokrasi itu harus dilenturkan, dibentuk mengikut nilai-nilai Asia dan nilai-nilai tempatan. Tidak sebagaimana nilai-nilai Barat. Kita yang faham demokrasi dan hak asasinya melihat ada hal-hal yang lebih penting dalam demokrasi dan hak asasi perlu untuk kerukunan dan juga konsep pemisahan kuasa, check and balance. Dr. Mahathir tidak. Dia bukan saja bertindak secara tidak demokratik, misalnya operasi lalang, menangkap menutup akhbar-akhbar yang dianggap mengkritik beliau ya, tetapi juga membentuk satu wacana, satu pandangan politik, misalnya saya sebut tadi tafsiran tentang hak asasi, tafsiran tentang Islam, tafsiran tentang demokrasi umumnya. Saya masuk ke Universiti Malaya 1971 dan ini hanya 2 tahun sesudah berlakunya apa yang kita katakan tragedi berdarah Mei 13. Jadi ketika itu telah ada
parlimen telah digantung dan kemudian ketika saya menjadi mahasiswa pertama, parlimen diwujudkan kembali dan dalam parlimen yang diwujudkan kembali itu maka diperkenalkan Akta Universiti 1971 dan semenjak dari itu Akta Universiti Melaya kami menentang Akta Universiti 1971. Kami tidak menerima Akta Universiti 1971. Pada 8 Disember 1974 ada penangkapan beramai-ramai. Polis, tentera masuk ke dalam kampus Universiti Melaya, masuk ke dalam kampus Universiti Kebangsaan, menangkap pimpinan besar. Saya sempat lari. Jadi saya lari 20 tahun. Saya meninggalkan Malaysia dan ketika saya di luar negara, saya di Australia, saya di Timur Tengah, saya juga di Eropah. Saya terus menghidupkan gerakan-gerakan mahasiswa. Selepas saya balik ke Malaysia pada tahun 85, saya terlibat dalam persatuan wanita dan kita menjuang tentang hak wanita berkenaan dengan isu-isu keganasan rumah tangga, rogo dan sebagainya. Awal Yunus ditahan di bawah operasi Lalang. ISA digunakan ya untuk tahanan dia. Sejak itu kita non-government organisation ya, seperti awam dan sebagainya membina sebuah solidarity, kumpulan solidarity untuk keluarga ISA. Dan pada masa itu bukan seperti sekarang yang beribu-ribu pergi ke jalan raya. Pada masa 87 kita hanya mungkin 100 aktivis ya yang pergi protes dan membuat aktiviti untuk keluarga tahanan. Tapi menggunakan ISA adalah agenda politik ya, yang mana lebih social aktivis yang kena ditahan dibanding dengan ahli politik macam Chi Heng Ling, Cecilia Ng, KK Tan dan semua tu yang melibat dalam isu-isu sosial dan mencabarkan tentang polisi-polisi yang dijalankan oleh kerajaan yang tidak memberi manfaat kepada rakyat. So kita tubuhkan satu kumpulan NGO Alegal di mana kita buat kempen-kempen untuk membaiki keadaan di estate. Dan lepas itu Alegal telah bergabung dengan NGO lain yang buat kerja yang sama. Dan akhirnya kita tubuhkan Parti Sosialis pada tahun 98. So pada kita di Alegal dan lepas itu di PSM, kita rasa isu-isu rakyat miskin adalah sama. Jika dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, dia Dayak ke. Orang yang di bawah ini masalah sama. Mereka tak ada tanah, mereka dapat gaji yang rendah, mereka tidak ada hak di tempat kerja, mereka dibuli. So, kita rasa semua orang miskin kena bergabung untuk membaiki situasi, mengubah situasi supaya mereka dapat lebih hak. So itulah prinsip kita yang berlainan daripada parti-parti lain. Kita rasa kita tak boleh ambil satu pendekatan etnik, tapi kita kena ambil pendekatan kemanusiaan, di mana kita cuba bantu semua kumpulan etnik dalam negara kita. Puluh tahun kemudian saya pulang kembali ke Malaysia. Saya secara tidak sengaja 1998 berlakunya penyingkiran Anwar Ibrahim yang disingkirkan oleh Mahathir, maka gerakan reformasi bermula dan saya terlibat secara langsung sehingga saya ditahan, ditangkap dan masuk tahanan ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri. Ketakutan orang ramai masa itu masih meluas. Walaupun kalau kita lihat rekod, wartawan tidak menjadi mangsa korban kepada Akta Keselamatan Dalam Negeri berbanding dengan aktivis ataupun pemimpin-pemimpin politik. Tapi bagaimanapun ia memberi satu kerisauan yang ketara kepada wartawan. Ya. Dan oleh kerana Malaysia kini itu muncul dalam
konteks politik yang bergelora, yang agak kacau bilau, yang belum jelas bentuknya itu, ada juga kebimbangan itu. Bagaimana kita berdepan dengan situasi ini, kita tidak tahu. Misalnya, sewaktu Malaysia Kini pernah dituduh oleh Tun Dr. Mahathir sebagai pengkhianat. Dan waktu itu juga media arus berdana secara besar-besaran menyerang Malaysia Kini. Saya ingat 2 atau 3 minggu menuduh kita mengambil dana George Soros. Aku dah terlibat dalam dunia aktivisme, aku rasa dah hampir 20 tahun dah. Dan dah hampir 20 tahun juga aku dah gunakan seni sebagai senjata. Masa tu aku volunteer gunakan kemahiran desain aku untuk tolong NGO hak asasi manusia macam Suara Malaysia, Amnesty International Malaysia, ya, dan juga Pusat Komas untuk desain poster-poster, leaflet, ya, dan bahan-bahan untuk kempen-kempen kesedaran diorang. Tahun 2004, salah satu isu yang besar pada waktu itu, ada banyak insiden-insiden kematian dalam tahanan polis dan orang mati, ya, kena tembak polis. Tapi tak ada seorang pun anggota polis, ya, yang ditangkap ataupun didakwa, ya, kerana membunuh, ya, orang-orang yang sebenarnya suspek saja, ya, tak bersalah pun lagi. Jadi aku bertanggungjawab untuk desain poster, banners dan plakat sepanduk-sepanduk protes yang akan digunakan semasa protes lah, ya. Itu kali pertama aku ditangkap, kali pertama aku kena dikasari oleh polis. Ya, agak ironik sebab kita di situ untuk membantah keganasan polis dan polis bertindak ganas terhadap kita yang membantah keganasan mereka. Dua tahun kemudian saya dibebaskan dan saya terus aktif. Tapi sebelum saya menubuhkan juga apa yang saya panggil jana Universiti Bangsa Utama. Saya juga menubuhkan kumpulan teater bukan teater. Saya mengadakan kuliah falsafah dan pemikiran kritikal, dan saya mengajar, mendidik. Jadi ini keperbagaian di mana anak-anak muda yang berkumpul di Bangsa Utama, di apa yang saya panggil Universiti Bangsa Utama itu, Universiti Bangsa itu. Jadi mereka di situ, mereka ada tempat, mereka ada ruang, dan ruang ini menjadikan mereka boleh beraktif sehingga sekarang. Saya ini kami tuan-tuan, kalau waktu saya jadi mahasiswa, saya terlibat dengan kumpulan pelajar yang dipanggil Solidariti Mahasiswa. Ditahan polis, saya tahu saya ditahan lebih daripada 10 kali. Kerana kali yang ke-10 saya kena tahan, saya kata ini adalah kali terakhir. 10 kali cukup. Selepas itu saya masih lagi ditahan. Jadi it has been more than 10 times. Kali ke-10 saya dah stop kira, saya rasa. Paling kerap sekali saya ditahan adalah waktu Kita Lawan. Kita Lawan bermula lepas Anwar Ibrahim di penjara. Jadi waktu tu kumpulan anak muda ambil peluang kerana orang tengah marah. Jadi kami rasa tak guna orang marah tapi tak buat satu aksi untuk lawan kerajaan. Kerana Kita Lawan waktu itu berlangsung lama, dalam 2 bulan. Setiap hari Sabtu akan ada demonstrasi di Sogo. Waktu itu kami ada satu prinsip. Kalau kerajaan tak suka apa kita buat dan semakin keras dia lawan kita, maksudnya kita sedang buat perkara yang betul. Jadi kalau waktu itu kami ditangkap dan sebagainya, maksudnya kami sedang buat perkara yang betul. So kalau kita buat perkara betul, kita tak boleh berhenti. Itu dalam dan ia bagi semangat dekat kawan-kawan lain. Especially image yang kau bawa waktu itu, pelajar yang mewakili masyarakat kebanyakannya, mereka ni memberi inspirasi dan sebab itu kalau kamu langsung tak ada, kita mahu reformasi di pilihan raya kerana dia tidak bersih dan tidak adil. Sejak itu kita tak berhenti, ya, terus Ambiga Ketua I Bersih 2 dan Bersih 3, 2 rally.
Dan lepas tu 2013 saya ambil sebagai pengurusi bersih. Dari sejak itu saya rasa kita dah dapat satu, bukan NGO, bukan kesatuan atau persatuan, tapi satu movement, pergerakan rakyat. Hampir 30 tahun saya telah mengambil masa untuk mengubah mentaliti masyarakat. Sepanjang tempoh itu, kita mengadakan berbagai program. Kita naik turun kampung, kita mengorganize komuniti, kita mengajar komuniti dengan membincangkan apa yang sedang berlaku dalam negara. Hampir 18 suku kaum kita bergabung. Isu-isu utama seperti isu menuntut pengiktirafan hak tanah dan sumbernya, isu-isu hak orang asli yang lain seperti pembangunan, pendidikan dan sebagainya disuarakan secara bersama-sama, dibincangkan bersama-sama antara kaum. Kita utarakan perkara ini kepada pihak-pihak yang berkenaan, sedaya yang mungkin. Saya ingat 2008, kita pun tak sangka kita boleh menang. Kita rasa ini satu bantahan secara prinsip terhadap BN. Kita tak suka polisi BN, kita tak suka, so kita tanding dengan seorang ahli kabinet BN. So kita rasa kita juga akan kalah. The Hindrave rally that happened, I believe, was pent up dissatisfaction among the Indians over many years. Okay, for some reason it burst during that time. It burst unexpected. I think even the government did not expect it to go to that level. Neither did we. Ramai orang India marah dengan Samwelu kerana pendekatan dia terhadap Hindrave. So saya ingat saya dibantu oleh wave itulah pada masa itu, Hindrave. So saya rasa itu satu faktor yang besar, dan juga skandal-skandal pada masa itu, yang melibatkan kerajaan BN. So itu semua bantu saya masa itu. Sistem yang tidak demokratik ini harus diubah. Kita akan tetap berhimpun, kita akan teruskan perjuangan kita sehingga kita berjaya. Poster-poster yang aku hasilkan ni memang directly melawan pemerintah. Dan objektif ini memang untuk bangkitkan kesedaran rakyat tentang isu tersebut. Tapi pada masa sama kadang-kadang boleh menggugat pemerintah juga. Kalau ikutkan contoh yang paling senang ialah isu karikatur muka badut Najib itulah. Ya. Pada waktu aku hasilkan lukisan tu ialah selepas skandal 1MDB dah terbongkar. Dengan karikatur simple tu saja aku kena siasat, kena panggil polis untuk bagi keterangan dan kena tangkap juga pada bulan 6 dan kena dakwa dekat mahkamah bawah Akta Komunikasi. Ini especially like kadang-kadang setengah agamawan you tengok yang pumpang-pumpang pasal isu LGBT. Pasal isu 1MDB senyap je. Kan malah support lagi pula macam ni macam kan dia tak ada apa malah peluk-peluk lagi Najib. Kan? But then so maknanya kita boleh nilai dia ni betul ke tak betul, orang ni cara fikir dia macam mana, kan? Kenapa you sibuk ni sedangkan kita rakyat biasa pun kita boleh fikir seorang Perdana Menteri simpan duit, ambil duit walaupun dia kata donation masuk akaun peribadi. Tak salah dia kata. Ini yang agamawan yang pumpang-pumpang yang ngutuk-ngutuk LGBT, dia tak kutuk pun. Dia berani cuma ni je lah. Ni lagi satu agamawan ni kadang-kadang berani cuma dengan golongan-golongan yang terpinggir, marginalized. Yang tu dia berani lah. Dengan orang yang pangkat-pangkat tinggi senyap je. Kan dengan orang yang kaya senyap je. Hidup orang asli! Hidup orang asli! Kami berjaya mengutarakan sebuah memorandum kepada Perdana Menteri. Saya rasa ia satu lakaran sejarah sebab saya rasa hampir 4,000 komuniti orang asli turun ke Putrajaya dengan sebuah memorandum yang hasilnya adalah dari luahan semua komuniti orang asli di Semenanjung Malaysia. So itu satu kejayaan yang bagi saya adalah satu sejarah untuk komuniti orang asli. Sepanjang 61 tahun yang mana selama ini tak terfikir orang asli akan buat macam tu kerana orang asli terlalu hormat kepada orang luar, kepada pihak kerajaan, dia takut, dia tak berani. Tapi kali ini orang asli boleh buat seperti itu.
Tun Dr. Mahathir mengkritik Datuk Seri Najib Razak, mengkritik 1MDB, kita berada dalam dilema. Sama ada kritik ini jujur untuk membangunkan negara, untuk membaiki negara, ataupun kerana politik yang lain. Apabila beliau mengambil sikap yang lebih berani menyertai pembangkang, misalnya menghampiri demonstrasi bersih 4, kemudian menyertai langsung dalam bersih 5, membentuk deklarasi rakyat, membentuk gabungan Pakatan Harapan selepas membentuk Bersatu. Kita tidak jelas sebenarnya Dr. Mahathir yang mana. Datang ke sini kerana ini adalah satu tunjuk perasaan yang halal dan penting. Saya rasa bekerjasama dengan Dr. Mahathir itu adalah satu keputusan yang amat sukar. Bukan mudah untuk kita sebagai aktivis kerana latar belakang ya yang kita datang ialah perjuangan kita adalah tentang ISA yang dia Dr. Mahathir yang membuat keputusan untuk menahankan ya aktivis di bawah ISA dan tapi apa yang saya rasa ya bila saya mengambil keputusan menandatangan ya Citizens Declaration, bukan saya setuju sangat dengan polisi dia, tapi saya rasa tindakan dia boleh menolong negara ini dan itu adalah satu peluang yang saya boleh ambil. Saya masuk ke parlimen ini kerana hari ini untuk saya adalah hari yang paling bersejarah. Setelah berpuluh-puluh tahun, maka kita dapat menubuhkan sebuah kerajaan baru. Saya ada pakai stokin, semalam saya pergi ke Chowkit beli jaket baru dan saya hanya ada satu tali leher untuk dilihat, untuk dibenarkan masuk ke parlimen. Dan ini kerana saya nak merayakan kejayaan kerajaan baru Pakatan Harapan. Saya Maria Chin binti Abdullah setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya baru angkat sumpah sebagai ahli Parlimen Petaling Jaya. Bila saya bermula dengan kempen calon saya ada 5 tajuk, 5 tema. Ya, yang pertama ialah menghapuskan kemiskinan ya, dan juga membawa sustainable development. Yang kedua ialah gender equality, anak muda dan juga membawa satu sistem pengangkutan untuk semua. Ini adalah isu-isu yang ada kaitan kerana kalau kita hendak membasmikan kemiskinan, kita mesti kaitkan dengan isu-isu yang sentuh tentang livelihood of the people. Lim Guan Eng as the finance minister, okay, that was to me it was revolutionary, okay, unimaginable in Malaysia. And then the appointment of the Chief Justice Richard Malanjum as the Chief Justice, also revolutionary. The appointment of Tommy Thomas as the Attorney General, that was also revolutionary, okay. So these were all the immediate changes which we took note lah. Which it did not really reflect a Malay Muslim regime. The new administration, the Tun Mahathir's administration, looked to be a more open administration. So the first indications were good.
ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, menteri-menteri Pakatan Harapan, mereka tidak boleh memikirkan bahawa ini kejayaan mereka. Yang berjaya ini adalah gerakan yang bertahun-tahun yang telah berjuang semenjak British lagi perjuangan itu adalah sambung menyambung. Ini belum selesai. Jadi jangan mereka fikir bahawa ini kerana saya bernama Anwar bin Ibrahim maka saya membawa perubahan, ataupun saya bernama Tian Chua maka saya membawa perubahan. Bukan. Ini adalah perjuangan orang ramai. Ada orang ramai yang kita tidak tahu pun nama dia bersama-sama. Kemenangan inilah kemenangan rakyat. Kemenangan perjuangan rakyat yang dah bermula lama sebelum Mahathir, lama sebelum Pakatan Harapan. Ya. Rakyat yang telah protes melawan rejim dalam banyak-banyak perhimpunan. Gerakan-gerakan membantah undang-undang macam gerakan masuk ISA. Ya, gerakan masukkan AUKU. Ya. Dan banyak lagi gerakan-gerakan rakyat, himpunan hijau. Ya, yang membantah dasar-dasar kerajaan Barisan Nasional waktu itu. Saya ingat kali ini di Sungai Siput rakyat tak nampak itulah. Mereka hanya tengok big picture. You mau Mahathir ke you mau Najib? Dan dia mau tukar kerajaan. Saya ingat siapa-siapa pun mereka letak di Sungai Siput atas lambang PKR akan menang. No question asked. You know? Dan so itu satu yang memang untuk PSM agak frustrating lah. Kita kerja kuat untuk 5 tahun. Tapi lepas tu bila datang election mereka hanya tengok lambang. Memang frustrating lah. Proses politik kita selalu berkaitan dengan kuasa, puak mana yang menang antara parti-parti yang terlibat. Antara kerajaan pembangkang, kalau kita sesama satu gabungan pula, siapa nak menang, MCA ke, UMNO, DAP ke, PKR, ataupun bersatu, peragihan kabinet misalnya. Kalau di kalangan sesama parti pula, tim Azmin ke yang harus dilayan, ataupun tim Rafizi, nampak? Tidak ada landasan yang bersifat idea yang nak menjadi bahas rujukan dalam persoalan-persoalan itu. Jadi saya rasa selagilah kita melihat negara sebagai pertarungan kekuasaan semata-mata dan yang dikatakan pertarungan kekuasaan itu adalah mementingkan kemenangan puak sendiri, selagi itulah kita tidak ada tanggapan yang jernih bagaimana membentuk kehidupan bersama, national life. I think as we can see now, the issue child marriage ni, I think it's quite obvious. Kerajaan Pakatan Harapan melalui Menteri Wanitanya atau Menteri Wanita dan Kebajikan Masyarakat kan, maknanya kanak-kanak anda kebajikan masyarakat lah, dan actually isu perempuan jugalah, isu perkahwinan kanak-kanak perempuan. Nampaknya ataupun seems obvious that Kerajaan Pakatan Harapan pun tidak berani untuk mengambil langkah yang tegas. Hari ini Menteri cakap Akta Universiti, College Universiti 5 tahun lagi baru boleh mansuh. Tapi dalam tempoh 5 tahun ni mereka akan bagi kebebasan sepenuh-penuhnya kepada pelajar. Okay, fair enough. But what happened? Why do you need 5 years for that? So takut walaupun you nak cakap okay stagnan, aku wujud tapi dormant, tak pakai. Doesn't guarantee. Today you are the minister, you say that and then you ensure that happen. Okay, fine. But what will happen if somebody else took over your place? The act is still there. You can always use it, kan? Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, bebas, 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 bebas Fadiah, bebas Fadiah, mansuh, 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 akta hasutan, akta hasutan. See you guys. Bila saya dipanggil di bawah akta hasutan tu, saya agak terkejut kerana kerajaan baru ini secara terangnya telah menyatakan bahawa mereka ingin memansuhkan undang-undang ini. Tetapi bila saya dipanggil, saya sedar bahawa masih banyak benda yang belum berubah. Intipati tulisan saya adalah saya mengkritik sistem demokrasi yang ada di negara ini, iaitu sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi aja kita bercakap tentang undi 5 tahun sekali. Tetapi lepas kita mengundi itu, kita hilang langsung suara kita untuk mempersoalkan apa yang berlaku di tampuk kuasa. Bila ada perebutan kuasa, ada konflik di antara orang-orang politik dalam kerajaan ini, bila kita bersuara, kita disuruh diam. Dan kita disuruh, just have faith in them. You just be patient. If you're not happy, wait
for 5 years and change the government. So jadi mereka selalu, itulah masalah dengan demokrasi yang kita ada sekarang. Kita dihalang untuk sama-sama aktif selepas kita mengundi. Kenapa masa nak meraih undi dia boleh datang depan, dia cakap saya akan mansuhkan Akta Sultan, undi saya, undi kerajaan baru. Kita dah buat. Mana dia? Mana you punya plan untuk mansuhkan Akta Sultan? Bila Akta Sultan ini akan dibawa ke parlimen? Tak apa, you bawa ke parlimen sesi ini ke sesi ke depan, you bagi tahu rakyat, kita tahu. Selepas itu, kita minta moratorium. Moratorium maksudnya, jangan guna pakai akta-akta yang you sudah janji untuk mansuhkan. Semangat dia mana? Sama ada kerajaan dulu atau kerajaan sekarang sebenarnya tidak memberi harapan yang banyak kepada orang asli. Okay. Mungkin saya kaitkan ini dengan apa yang sedang berlaku sekarang dengan Gua Musang. Sebab di Gua Musang sekarang, mereka sudah berapa tahun sebenarnya? Dari 2012 mereka mengadakan blokad. Kenapa mereka adakan blokad? Kerana sumber yang mereka ada sudah habis sebenarnya. Apa yang tinggal adalah sisa. Jadi mereka bersuara, mereka perjuangkan buat blokad dan sebagainya. Tapi nampaknya usaha-usaha ini masih dipandang sepi. Kerajaan dulu sampailah kerajaan sekarang tidak ada apa tindakan yang dibuat. Apa lagi, Pakatan Harapan sendiri telah berjanji banyak untuk mengiktiraf hak orang asli. So sekarang saya menuntut kerajaan Pakatan Harapan. Mereka harus serius, harus serius melaksanakan pengiktirafan hak orang asli atas tanah, atas hak-hak orang asli yang lain, pembangunan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Kerana perkara ini mereka sendiri telah janji dalam manifesto mereka sendiri. Saya rasa kita juga kena bangkit daripada mimpi bahawa kemenangan ini adalah kemenangan majoriti yang besar. Ia bukan kemenangan majoriti yang besar. Masih ramai lagi di luar sana yang percaya kepada retorik ataupun propaganda Barisan Nasional dan UMNO. Dan itu juga masalah kita apabila kononnya Malaysia baru ini, politik yang baru ini adalah politik yang sebenarnya lebih kurang sama juga kerana kita masih lagi tidak mahu keluar daripada kerangka race-based politics, kerana kita masih lagi memainkan isu-isu tentang ketuanan Melayu contohnya. Kita masih lagi tidak peduli tentang penglibatan wanita, kita masih tidak peduli tentang penglibatan golongan minoriti. Kita, aktivis, kita ni macam pihak ketiga tau, watchdog. Kan? Jadi, tak kira lah parti apa pun tengah in power. Kalau dia buat betul, kita support. Dia buat tak betul, kena kritik lah. Kan? Ini pun kadang-kadang saya ada juga dengar, bukanlah kawan aktivis tapi ada lah yang kata, oh sekarang ni dah dengan pakatan ni macam tak sure macam mana nak, kan, nak macam kadang-kadang kawan sendiri dia kata, ataupun saya kata, what's the problem? Kalau dia buat tak betul, kritik je lah. Ini tidak penting sosok Mahathir ke jadi Perdana Menteri, sosok Anwar Ibrahim ke jadi Perdana Menteri. Ini tidak penting. Untuk saya, the real reform agenda which we should be demanding, the peoples of Malaysia should be demanding, anak sebuah bangsa harus menuntut reform agenda ini ialah perubahan struktural. Lembaga-lembaga daulah, the state machinery, the state apparatus should be changed. Dan ini berlaku, kita telah berlaku apabila kita berjaya menang dalam pilihan raya 9 Mei dahulu. Jadi apabila kita menang dalam pilihan raya 9 Mei, maka terbuka. This is the opening of the democratic space. Maka terbuka ruang demokrasi. Ruang demokrasi ini wajib digunakan untuk membincangkan reform agenda, untuk merealisasikan agenda-agenda reform. So this is what happened. People are saying, we don't go by race, we are now multiracial, Malaysia baru is no more race-based, blah, blah, blah. But the implementation, the problems vis-a-vis the B75 Indian poor is the same. They are still being continually marginalized. While people say very nice in words. In words it's very nice, Pakatan Harapan, we are a new government, non-racial, non-race-based, we are multiracial. This has been said for the last 61 years. Even by Barisan has said it. Saya
tawar diri sebagai ahli parlimen. Orang kata, oh, nak jadi bakal Perdana Menteri, itu soal lain lah. Tapi kami nak tahu sebagai ahli parlimen apa yang kamu boleh buat. Ketika kita bercakap ini, seluruh negara telah terperangkap dalam agenda Anwar Ibrahim yang mahu menjadi Perdana Menteri. Semua yang berlaku sekarang adalah manifestasi daripada agenda Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Contohnya, pilihan raya kecil, PRK di Port Dickson, contohnya pemilihan pertempuran antara Azmin Ali dengan Rafizi. Saya tidak akan memberikan komentar apakah ini baik atau tidak, tapi inilah hakikat. This is what is happening today, is up to the people. Terpulang kepada kita semua untuk melihat bagaimana agenda ini sedang berjalan dan terpulang kepada kita apa tindakan-tindakan yang seharusnya kita lakukan. Inisiatif di antara CSO dengan ahli parlimen itu memang penting supaya kita boleh cadang bagaimana kita boleh menimbulkan dasar-dasar dan undang-undang yang lebih bagus. Dan saya rasa ini akan mengambil masa 5 tahun, mungkin 10 tahun. Ya, kerana ini bukan hanya mengubah sistem, tapi mengubah fikiran juga. Dan itu adalah satu cabaran yang amat susah. Puji dan syukur pada Ilahi, anugerahnya tiada terhingga. Sing along, sing along. Damai kemakmuran Malaysia pun bahagia dengan tekad untuk berjaya berbakti pada